Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Sebelum ini kita pernah mendengar banyak cerita tentang rasuah. Banyak siri rasuah, episod berita berkaitan dengan rasuah. Yang paling mengejutkan melibatkan beberapa pemimpin-pemimpin yang berprofil tinggi, pemimpin politik yang berprofil tinggi. Nah, saudara-saudara, pada akhirnya uh, berkaitan dengan rasuah, siapapun juga yang terlibat dengan rasuah, tak kisahlah menteri kah, bekas menteri kah, bekas perdana menteri kah, ahli parlimen kah, bekas ahli parlimen, siapapun juga yang terlibat rasuah mesti dikenakan tindakan undang-undang. Saudara-saudara, ini satu tangkapan mengejutkan. Hari ini bertarik 14 Mei, artikel daripada FMT. Yesterday, FMT reporters 3 ditahan SPRM berkait permohonan pinjaman lebih RM21 juta. 3 pegawai daripada 2 institusi perbankan di KL ditahan SPRM kerana disyaki terlibat pengubahan wang haram serta rasuah membabitkan permohonan pinjaman lebih RM21 juta. Menurut sumber, 3 suspek berkenaan iaitu pengurus perniagaan, ketua jabatan dan pengurus cawangan disyaki secara bersama memiliki, mengubah, meminda dan menggunakan wang hasil bayaran rasuah yang diterima daripada 3 syarikat sekitar tahun 2024. Berdasarkan siasatan awal, suspek berjawatan ketua jabatan itu dipercayai meminta dan menerima wang lebih RM170,000 daripada 3 syarikat yang membuat 5 permohonan pinjaman keseluruhannya berjumlah lebih RM21 juta. Wang rasuah ini sebagai balasan kerana memproses dan meluluskan pinjaman-pinjaman yang dibuat oleh syarikat berkenaan. Nah, saudara-saudara, bagi rakyat Malaysia yang membenci rasuah, yang ingin kerajaan ataupun pihak-pihak berkuasa memerangi rasuah, mereka-mereka ini adalah penjahat, pengkhianat nombor 1 negara. Nah, bagi anda pula, apa pandangan anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Antara perkara yang hangat diperkatakan, cerita panas kebelakangan hari ini, 2-3 hari ini, berkaitan dengan pemilihan PKR. Pada akhirnya, berkaitan dengan ini, saya telah menerima beberapa komen yang sangat panas. Ada komen yang berkata, PKR, MP PKR keluar parti. Ada pula komen yang berkata 30% akan keluar PKR. Nah, saudara-saudara, saya tidak tahu dengan pemilihan Nurul Izzah ataupun Rafizi di dalam pertandingan jawatan nombor 2 PKR, yaitu sebagai timbalan Presiden PKR, nombor 2 tertinggi bagi parti PKR. Saya tidak pasti kalau sekiranya Rafizi menang ataupun Nurul Izzah menang. Saya tidak pasti kalau ada gerakan ataupun langkah untuk sabotaj kemenangan ini dengan cara keluar parti. Nah, komen yang pertama yang saya ingin kongsikan kepada anda, yakin ahli PKR Selangor 30% akan keluar PKR. Selangor hancur. 30% PKR pusat hilang kuasa, PMX hilang jawatan. Itu adalah komen pertama. Manakala komen seterusnya berkata, bagi saya, yang perlu
berundur adalah Nurul Izzah. Demi untuk menjaga keutuhan parti PKR, jangan sampai nanti dianggap parti keluarga. Dan takutnya di PRU 16 akan datang, PKR kalah kerana Nurul Izzah. Nah, saudara-saudara, komen yang seterusnya pula berkata, MP-MP PKR keluar. Nah, saya tidak tahu kalau ada gerakan ataupun langkah untuk menumbangkan PKR, menumbangkan Anwar melalui sabotaj dalaman parti. Saya tidak pasti kalau ada ahli-ahli parlimen, wakil-wakil rakyat PKR akan keluar parti kerana sabotaj pertandingan di antara Rafizi dan juga Nurul Izzah. Tapi pada akhirnya saudara-saudara, kita nantikan saja apa yang akan berlaku. Sama ada Nurul Izzah menang, PKR akan menjadi lebih baik atau sebaliknya, dan begitu juga sama ada Rafizi dapat mempertahankan jawatan beliau, akan membuat PKR lebih baik ataupun tidak, nah, kita nantikan saja. Tapi berkaitan dengan jawatan Rafizi, seperti yang kita tahu, Rafizi Ramli ada mengeluarkan hasrat untuk meletakkan jawatan sekiranya kalah. Nah, saya tidak pasti, tapi ada kenyataan Rafizi mahu meletakkan jawatan sebagai Menteri Ekonomi. Mungkinkah juga Nurul Izzah yang akan sekiranya beliau menang bagi pertandingan timbalan Presiden PKR, Nurul Izzah boleh terus memegang platform Kementerian Ekonomi. Nah, ini semua menjadi persoalan. Yang paling utama adalah kita nantikan apa keputusannya nanti. Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, antara yang paling menjadi cerita panas, terutamanya orang Sabah, terutamanya rakyat di negeri di bawah Bayu, adalah berkaitan dengan pilihan raya negeri ke-17 PRN Sabah pada tahun ini. Saudara-saudara, antara yang panas adalah adakah gabungan ini, gabungan itu yang akan menang, pakatan ini kah yang akan menang, adakah JRS yang akan mempertahankan mandat mereka, mempertahankan jawatan mereka. Nah, pada akhirnya berkaitan dengan PRN, secara tidak langsung PHBN, Kerajaan Persekutuan hari ini yang dipimpin oleh Anwar dan Zahid, Kerajaan Perpaduan, secara tidak langsung terlibat di dalam PRN 17 kerana seperti yang kita tahu, PHBN sah akan bergabung bagi mendepani PRN 17 Sabah. Dan pada akhirnya dalam masa yang sama pula JRS Kerajaan Negeri, kita dapat lihat mungkin tidak bersama-sama PHBN di dalam Kerajaan Negeri kerana di peringkat Kerajaan Negeri BN, di peringkat Kerajaan Negeri JRS adalah Kerajaan Negeri, manakala Persekutuan pula JRS menyokong Kerajaan Perpaduan, antara blok yang menyokong Kerajaan Perpaduan. Nah, saudara-saudara, akhirnya berkaitan dengan ini, dalam satu artikel daripada FMT hari ini bertarikh 14 Mei, artikel daripada FMT 2 hari yang lepas, Zahid abai sejarah, Sabah for Sabahan, terus kekal, kata Kitingan. Timbalan Ketua Menteri berkata, rakyat Sabah berhak menyuarakan aspirasi mereka. Timbalan Ketua Menteri Jeffrey Kitingan membidas pengurus CBN Zahid Hamidi kerana menyifatkan sentimen Sabah for Sabahan sebagai memecah belah. Kitingan berkata, kenyataan timbalan Perdana Menteri itu mengabaikan sejarah, memesongkan fakta dan mengetepikan kehendak politik sah rakyat Sabah. Katanya, rakyat tidak memerlukan kebenaran atau pengesahan pimpinan persekutuan menuntut apa menjadi hak mereka, sambil menambah Sabah tidak pernah menjadi negeri, tetapi rakan setaraf bersama Sarawak dan Persekutuan Tanah Melayu. Berdekad lama, Sabah dilayan seperti koloni, sumber dengan suara kami disekat. Putrajaya secara sistematik meleraikan semangat Perjanjian Malaysia 1963
menghakis kedudukan kami dalam perlembagaan, dan mengabaikan keperluan pembangunan kami. Jadi saudara-saudara, dengan kenyataan Zahid Hamidi sebelum ini yang mengkritik sentimen Sabah Fasabahan sebagai memecah belahkan dan tidak membawa manfaat, kerana Sabah sebahagian persekutuan dan hubungan erat dengan Putrajaya adalah kunci kepada kemakmuran serta pembangunannya. Presiden UMNO menegaskan kita semua rakyat Malaysia. Tapi akhirnya Jeffrey Kitingat sebagai timbalan di Ketua Menteri mengeluarkan kenyataan Zahid adalah sebagai abai sejarah. Slogan Sabah Fasabahan terus kekal, kata Jeffrey Kitingat. Adakah ini boleh membawa kepada penarikan sokongan daripada JRS kepada Kerajaan Perpaduan pada PHBN hari ini? Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan ini apa komen Anda?